Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adam bin Ahmad Azman dan nombor matrik saya adalah 2019890696. Dan hari ini saya akan membentangkan tentang seni bina masjid Ittifaqiyah Taman Seri Indrapura. Seperti yang anda dapat lihat, ini adalah saya punya isi kandungan untuk saya punya slide. Pengenalan. Masjid merupakan tempat ibadah yang khusus dan berasal daripada perkataan Arab yang bermaksud sujud. Terdapat pelbagai takrifan dan pengertian masjid yang diterjemahkan sama ada dalam kamus ataupun daripada para ulama dan sebagainya. Berdasarkan pengertian di dalam internet, terdapat pelbagai makna dan definisi yang diberikan oleh pelbagai jenis sumber, iaitu masjid adalah tempat rumah ibadat umat Islam. Masjid yang bermaksud tempat sujud dan yang berukuran kecil juga disebut musolla atau surau. Bangunan ini juga merupakan tempat muamalat, pusat kebudayaan dan tempat perkembangan Islam. Ibadat Islam dijalankan. Okey, lokasi. Lokasi masjid ini terletak berdekatan dengan rumah saya, iaitu tepi jalan besar yang menghubungkan Kuantan ke Pekan, dan jarak yang saya harus ambil ataupun lalui untuk ke masjid tersebut mengambil masa dalam kira-kira 2 ke 3 minit. Motif hiasan seni tanpa Islam. Motif seni adalah sebuah jenis seni corak hiasan yang dilukis berulang-ulang sehingga menjadi bentuk dalam sesuatu karya kraf tangan atau kesenian. Seni motif dapat dihasilkan dari proses menggambar, memahat, mencetak untuk meningkatkan mutu dan nilai pada sesuatu benda atau karya seni. Seni tampak pula ialah satu bentuk seni yang menumpukan kepada hasil penciptaan yang berbentuk visual seperti lukisan, fotografi, grafik dan filem. Seni khat. Seni khat Islam atau khat Arab ialah amalan penulisan berseni atau seni khat di kawasan yang berkongsi warisan kebudayaan Islam yang sama. Seni khat terbahagi kepada 7, iaitu seni khat tulut, khat nasak, khat ijazah, khat farisi, khat diwani jail dan khat riqah. Seni khat yang terdapat di dalam masjid ini seperti yang anda boleh lihat adalah khat nasak. Struktur fizikal masjid. Ruang solat. Ruang solat ataupun tempat ibadah tidak mempunyai kerusi ataupun meja dan ianya merupakan tempat di mana jemaah-jemaah yang datang ke masjid dapat menunaikan solat. Ruang solat terbahagi kepada 2, iaitu ruang solat lelaki ataupun ruang solat wanita. Bagaimanapun, ruang solat lelaki mempunyai ruang ataupun kawasan yang lebih luas berbanding dengan ruang solat wanita. Anggaran keluasan ruang solat di masjid ini adalah dapat memenuhi 60 hingga 70 orang jemaah yang hadir. Menara. Menara masjid merupakan salah satu reka bentuk masjid di dunia Islam. Menara masjid ialah menara yang tinggi dan mempunyai pembesar suara di atasnya yang digunakan untuk memperkuatkan langungan azan. Menara masjid merupakan salah satu menara tambahan tinggi pada bahagian masjid utama di Masjid Ittifaqiyah. Menara berfungsi untuk memanggil orang untuk datang ke masjid untuk menunaikan solat. Kubah. Kubah dilihat sebagai ciri signifikasi kan dalam seni bina Islam yang sering menghiasi rumah ibadat. Kubah boleh dianggap satu gerbang yang berputakan pada paksi menegaknya. Fungsi kubah adalah untuk memberi petunjuk kepada umat Islam untuk mencari masjid dan juga menentukan arah kiblat. Kubah mempunyai banyak bentuk, iaitu seperti kubah separuh sfera, kubah berbentuk kon yang permukaannya melengkung keluar seperti masjid ini. Mihrab adalah sebuah ceruk di dinding sebuah masjid yang menunjukkan kiblat, iaitu arah Kaabah di mana orang Islam harus menghadapnya sewaktu solat. Seperti yang anda boleh lihat, ini adalah gambar mihrab di Masjid Ittifaqiyah Taman Seri Indrapura.
Mihrab juga adalah tempat di mana imam menunaikan solat. Kadang-kadang saya pelik kerana mihrab ini sering disamakan dengan mimbar. Padahal hakikatnya dua ruangan ini adalah dua ruangan yang berbeza. Okey, beralih kepada mimbar. Mimbar ataupun minbar adalah ruang di mana imam berdiri untuk memberi khutbah pada hari Jumaat atau hari seperti Hari Raya Aidilfitri dan Aidiladha. Mimbar selalunya terletak di tepi mihrab dan kedudukannya menghadap arah kiblat. Mimbar di setengah masjid dicantumkan dengan dinding supaya membenarkan lebih banyak ruang untuk para jemaah. Tempat wuduk. Di dalam masjid tersedia ruang wuduk ataupun ruang menyucikan diri. Selalunya, ruang wuduk lelaki berada di tempat yang terbuka seperti di luar ataupun di tengah-tengah. Ruang ini tersedia dalam bentuk bilik atau dinding sebaris dan mempunyai paip. Setengah ruang wuduk menyediakan kolah yang digunakan untuk berwuduk. Fungsi masjid. Fungsi masjid Ittifaqiyah Taman Seri Indrapura digunakan sebagai masjid harian untuk menunaikan solat lima waktu dan Jumaat. Masjid ini juga sering dijadikan tempat ceramah ustaz yang diundang daripada luar. Contohnya ceramah-ceramah besar. Bayaran zakat juga boleh dilakukan di situ dan ibadah korban juga dilakukan di situ pada hari raya Aidiladha. Okey, cadangan saya. Sepanjang saya pergi ke masjid itu berulang-alik untuk menunaikan solat, pada pendapat saya, pihak masjid haruslah menambah baik kawasan di sekitar dan di dalam masjid dengan menambah beberapa motif, hiasan seni tampak dan juga harus membaik pulih struktur masjid agar nampak lebih moden dan dapat menarik minat orang muda untuk ke masjid. Contohnya seperti menara. Menara di Masjid Ittifaqiyah Taman Seri Indrapura. Sebab menara di masjid ini tidak begitu menarik dan tidak seperti menara-menara yang kita lihat di masjid-masjid lain. Dan juga pihak masjid harus menambah baik ketiga-tiga struktur masjid seperti menara, mihrab dan minbar kerana struktur ini adalah struktur terpenting dalam seni bina masjid. Kesimpulannya, akhir kata, masjid adalah tempat untuk kita beribadat dan sebaiknya kita menjaga dan membaik pulih masjid agar dapat memunculkan keselesaan yang membawa kepada tema seni Islam iaitu keindahan. Dan perkara ini tidak patut dipandang remeh kerana ianya dapat mendatangkan kesan kepada orang yang bukan beragama Islam. Contoh seperti ianya dapat mendatangkan prasangka baik kepada orang Islam. Okey, ini adalah rujukan dari mana saya mendapat maklumat-maklumat tersebut. Okey, itu saja yang saya akan bentangkan pada slide ini pada hari ini. Terima kasih dan Assalamualaikum.